bahasan hadis kita, dan insya-Allah di akhir nanti kita sentuh sedikit tentang ulum hadis. Kita ulang kaji baliklah yang lepas dan kita tambah sikit-sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Okey, hadis yang ke-14. Okey. Orang-orang bodoh dijadikan ketua. Okey. Kita baca apa yang ada sinilah. Okey. Sebenarnya nak beritahu hilangnya ilmu. Okey, kalau kita perbahasan sebenarnya lah. Okey, hadis yang ke-14. An Abdullah ibni Amri ibni al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Okay, daripada Abdullah bin bin kita sebut, kalau tulisan kita bin Amru. Okey, tapi kalau kita baca di sini ialah Amri. Okey. Apa tu ada waw, tak ada bagi. Okey. Jadi Amru ni dia boleh jadi Amru, boleh jadi Amra. Okey, boleh jadi Amri. Okey, Ibni Al-As. Okey, apa beza tentang sebab apa dia buat macam tu? Okey, Amru tu ada bagi waw, tapi waw tak ada bagi pun. Boleh tarik tak? Okey. Amru, ni waw ni. Okey. Amru boleh, Amri boleh. An Amri, okey. Qala al-amru. Okey, sebab apa dia berwaw? Waw tak ada bagi. Tak ada bagi. Memang takkan ada bagi waw. Patutnya kena ada bagilah, kan? Ataupun baris mati pun tak apa. Ni mati tak ada. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Okey, dia ada satu lagi lah. Ain min ra. Okey. Okey, umpamanya Umar. Okey. Okey, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa beza? Bezanya ialah untuk membezakan antara Amru dengan Umar. Sebab aja sama kan? Okey. Jadi Amrun, Amran, okey, ataupun Amrin. Untuk bezakan antara dua itulah, iaitu Sayyidina Umar dengan Umar Amru bin Al-As. Tu waw nisbah saja untuk nak membezakan. Sebab tu bagi bawah pun waw ada. Sepatutnya kalau bagi bawah sepatutnya ya lah kan, kalau mati. Tapi tak, dia waw je. Okey. Jadi kita dah tahu nama dia Amru. Jadi kita baca Amri. Sebab dia bin tu. Kalau dia ja'a Amru. Dia tengok atas kedudukan dia lah. Mana kalau katalah marfu' kan, bagi depan biasa. Okey. Tapi waw tu nak, waw hanya nak, dia tak ada apa-apa.
Dia hanya nak bezakan Umar dengan Amru, tu je. Tu. Okey. Jadi an Abdullah, sebab Abdullah tu ibni Amri. Okey. Ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Satu lagi lah, sami'tu, aku mendengar. So bila mendengar, dia akan sebut yaqulu. Yaqulu terjemahlah sedang berkata. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun kalau kita nak terjemah betul-betul, sedang bersabda, maknanya sedang berkata. Okey, Nabi kata apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Bahawasanya Allah tiada menghapuskan ilmu dengan mencabutnya sekaligus daripada hamba-hambanya. Okey, tak cabut gitu, tiba-tiba bang tak ingat dah. Okey, mungkin ada juga yang kena stroke, kena ni kan, tapi bukan bentuk macam tu. Okey, cabut iaitu walakin yaqbidul ilma biqabdi al ulama. Okey, tetapi menghapuskan ilmu pertama dengan kematian ulama. Mati. Jadi bila mati tak ada pengganti. Sebab tu kita tengok pondok yang mati umpamanya, sebab apa? Tu guru tak ada lah. Orang yang akan mengganti dia. Tak lama habis. Sebab tu kalau dia ada anak perempuan umpamanya, dia akan cari ni, kalau nikah dengan dia ni mesti ganti dia. Okey, ataupun anak dia sendiri, dia akan cari untuk ganti dia, ataupun yang tertentu lah. Sebab kepala ni penting, ataupun kita kata peranan ulama itu, kalau tidak dia akan habis. Okey, tetapi dicabutkan ilmu dengan kematian ulama, sehingga hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tiada tinggal lagi orang yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Jadi akibat pada tidak ada orang alim, maka mengambillah manusia kepada kepala dari orang yang bodoh. Disebut ni bodoh, juhalan, jahil. Okey, terjemah di sini dia terjemah bodoh, ataupun kita sebut di sini juga adalah orang yang jahil. Fasuilu, maka bila orang jahil mengambil tempat, fasuilu, lalu mereka lalu ditanya kepada mereka tentang urusan-urusan agama ataupun perkara-perkara berkaitan agama, fa'aftu bi ghairi ilmin, maka mereka memberi fatwa ataupun menjawab dengan tiada pengetahuan. Maka fadallu, sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Dia sesat dan dia pula menyesatkan orang lain. Ini di antara tanda-tanda akhir zaman yang pernah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda akhir zamannya ialah iaitu hilangnya ilmu. Jadi hilangnya ilmu bukan dengan dihilangkan ilmu itu, tetapi dimatikan orang yang bawa ilmu ulama. Okey, maka itu di antara tanda sebahagian daripada tanda akhir zaman. Macam inilah kan. Kalau dulu kita tengok banyak pondok-pondok, kawasan-kawasan ni yang sebenarnya memberi kesan yang besar. Kalau dulu kenapa masyarakat kampung ni masyarakat yang beragama? Sebab ramai atuk guru duduk kampung. Okey, maka dia akan berkembang. Tapi sekarang ni semua pindah duduk bandar. Tak ada orang. Yang kampung tinggal orang yang dah tak larat dah. Jadi masjid tak hidup, ni tak hidup. Maka yang mengganti tempat di kampungnya ialah gejala-gejala sosial. Hari ni kalau kampung anak buah pisang tua sikit, kita lambat ambil, ada orang ambil. Itulah ambil. Okay, kalau masa getah mahal dulu kan, ada orang tolong getah, ada orang tolong pungut. Sebab bila tidak ada ilmu, bila tidak ada dari segi ingatan-ingatan ini, dia akan jadi lompang itu akan diisi. Siapa yang isi? Tengok. Jadi kenapa sekarang ni di bandar nampak biak? Sebab banyak bertumpul di bandar. Dia macam tu. Jadi nak beritahu kepada kita ialah pentingnya peranan ulama. Okey, yang dimainkan melalui institusi, madrasah, surau, masjid yang dimainkan. Sebab itulah negeri yang paling banyak institusi agama ataupun pondok, madrasah Islam dia kuat.
Sebab itulah Kelantan mendapat gelaran ataupun julukan sebagai Serami Mekah. Okey, sebab asalnya dia banyak pondok. Walaupun begitu sekarang ni banyak dah yang mati. Yang mati tinggal mana pondok saja ataupun hanya sekadar untuk orang kata orang duduk ataupun paling tu orang tua untuk duduk pergi semayang begini. Tapi aktiviti tak berkembang sangat. Jadi kesan kurang. Jadi rahsia kuat Islam kuat dulu kerana rahsianya ialah madrasah. Kalau kita belajar sejarah umpamanya Islam berkembang di tanah Melayu dan diterima oleh masyarakat di Nusantara, tanah Melayu ni, kalau kita belajar dalam sejarah ialah faktor perdagangan, kan? Tapi sebenarnya kalau kita tengok sejarah yang ditulis oleh beberapa sejarawan menyatakan faktor yang paling besar ialah iaitu perdagangan. Memang dia datang berdagang, tapi dia berdagang dia akan keluar balik, akan pergi. Okey, yang kedua perkahwinan, kahwin dengan pembesar-pembesar, memberi bonus supaya apa? Pembesar orang lain mudah ikut. Tapi yang paling memberi kesan ialah pendakwah yang datang bersama. Mereka ni duduk bersama penduduk tempatan, bergaul dengan penduduk tempatan, okey, mengajar, buka madrasah. Ini yang lebih memberi kesan sehingga orang kata mengubah masyarakat Melayu khususnya dulu, yang mereka ini lebih kepada pegangan animisme. Animisme ni lah percaya kepada semangat, kan? Nak masuk hutan ada semangat jaga hutan ni. Okey, bila pesta menuai dia ada semangat dia, kan? Ada semangat ni yang ada spirit, ada kuasa yang menjaganya. Kena minta izin. Nak masuk hutan minta izin dulu. Ngatuk. Okey, supaya tak diganggu. Jadi dia dekat dengan Hindu sebenarnya. Hindu dipanggil pantheism. Pantheism sebenarnya maknanya ada dewa yang jaga ni. Lebih kurang ya. Tapi kenapa bila Islam mari, Islam yang mana memberi kesan lebih besar daripada Hindu. Patutnya kita jadi Hindu ni. Sebab apa? Sebab peranan pendakwah. So mereka duduk bersama, okey, mana buka madrasah, mengajar. Dan peringkat awal memang teruk mereka kadang-kadang berhadapan dengan benda-benda khurafat, kan? Kepercayaan banyak. Puja pantai, ulik maya, kuda kepang, apa lagi? Maknanya dia ada unsur-unsur pemujaan, termasuklah wayang kulit apa dululah, unsur-unsur pemujaan, kan? Jadi benda-benda macam ni mereka nak benterah bukan senang. Tapi peranan mereka lah yang memberi kesan yang besar. Okey, itu peranan ulama. Jadi ilmu akan hilang dengan hilangnya ulama. Terutama ulama-ulama hebat. Okey, bila hilang tak ada pengganti. Okey. Kalau tak ada pengganti, ada yang lebih rendah ataupun yang kurang sikit, okeylah, ni tak ada langsung. Sebab itulah setengah-setengah pusat tu dia mati dengan kematian tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama pada mana di tempat ataupun madrasah ataupun pesantren yang ada. Itu antara yang disebut sebagai tanda akhir zaman. Okey. Jadi itu di antara perkara yang, jadi bila tidak ada ulama, tidak ada rujukan, tambah akhir zaman ni ramai orang yang orang kata pandai sikit. Okey. Pandai untuk beri pandangan sedangkan mereka bukan berkeahlian. Okey. Kemudian mereka ini menyesat dan menyesatkan. Okey. Jadi berhati-hatilah dengan keadaan tersebut. Okey, daripada Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah tiada menghapuskan ilmu pengetahuan dengan cara mencabut sekaligus sebagaimana dicabutkan daripada dada-dada hamba, tapi menghapuskan ilmu pengetahuan dengan kematian ulama sehingga tidak ada lagi ulama. Maka pada waktu itu mengambillah manusia untuk dijadikan kepala-kepala, ketua-ketua, pembesar-pembesar mereka dalam urusan agama daripada orang-orang yang bodoh, yakni orang-orang yang jahil yang tiada pengetahuan sedikit pun tentang agama. Maka apabila ditanya kepada mereka, mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka dia adalah sesat dan menyesatkan. Okey. Jadi itu di antara yang pertama ialah tanda akhir zaman. Tanda akhir zamannya ialah Allah nak hapuskan ilmu dengan kematian ulama. Okey, menyebabkan maknanya bila tidak ada ulama, orang akan cari orang-orang lain ataupun orang jahil yang berkepentingan, maka mereka mengaku seolah-olah mereka tahu sedangkan mereka tidak tahu. Maka mereka akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang pelik ataupun yang bertentangan dengan agama itu sendiri.
Okey, maka berlakulah percanggahan demi percanggahan, perbalahan dan sebagainya. Okay. Yang keduanya ialah di mana Islam ni dia akan dapat kuat dan dapat bina sebuah tamadun bila ada kerjasama antara dua, antara umara dengan ulama. Sebab itulah kalau kita tengok di zaman kegemilangan tamadun Baghdad, dua ni dekat. Siapa mendekati umara? Umara pemerintah. Kalau ulama, maka rakyat akan jadi macam itulah. Kalau yang mendekati umara ni, orang kata orang yang ahli maksiat, okey, suka buat pesta, rakyat pun akan follow je. Okey, an-nasu ala dini muluki, manusia atas agama pemerintah. Okey, kalau di Baghdad dulu zaman keemasan, istana memainkan peranan antaranya sebagai pusat mengaji di istana. Okey, dan ulama diberi peranan yang besar. Diberi peranan yang besar maknanya untuk mendampingi umara, sehingga mereka sentiasa memberi nasihat kepada umara. Bahkan umara sendiri sebahagian tarahnya ulama. Dia sendiri ulama. Okey, orang alim. Maka bila ada kombinasi dua ni, maka Islam kuat. Sebab apa? Sebab Islam ni ataupun ilmu ni, dia kena nak kuat, dia kena perlu pada bantuan untuk memperkasakannya. Jadi umara lah, pemerintah lah boleh memperkasakannya. Antara faktornya ialah perpustakaan dulu. Sebab itulah Baghdad dia punya struktur dia di tengah tu adalah perpustakaan Baitul Hikmah. Segala pusat ilmu ada di situ. Yang pihak Mongol campur dalam sungai tu jadi hitam legam. Jadi di situ sebab bukan senang untuk nak buat perpustakaan. Sebab apa? Sebab belanjanya mahal. Kalau kita sekarang betul state tak apa. Sekarang ni kena tulis, nak upah orang tulis, nak itu ini, bukan senang. Bermakna kalau lah dapat pembiayaan daripada istana untuk wujudkan perpustakaan, sudah pasti bila ada perpustakaan, adanya ulama. Maka ada aktiviti keilmuan. Maka bila jadi pusat ilmu, maka kuat pemerintah. Sebab apa? Sebab dia berteraskan kepada ilmu. Okey. Tapi kalau dia menjauhkan ilmu, mesti ada yang mengisi. Sebab itulah Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab perubatan dia komen sedikit tentang raja-raja pemerintah di Asia Tenggara ni. Dia kata raja-raja pemerintah suka main banyak, kan, main menyebabkan rakyat suka kepada permainan. Okey, santai-santai macam ni, sedangkan mereka ini mempunyai keuangan, okey, dan mampu untuk membiayai kajian-kajian yang kita ni, negara kita ni kaya dengan sumber alam, kan. Cuba pergi negara Arab, ada pokok kaktus, ada pokok ni, sini masuk dalam hutan macam-macam ubat ada. Sepatutnya ini yang mereka fokuskan, maknanya biayai untuk buat kajian tentang herba ni, tentang ni, maka kita akan dapat menghasilkan satu produk perubatan yang hebat. Itu dia komen dalam kitab tu lah, kitab Thayyibul Ihsan, kitab yang berkaitan dengan perubatan. Ada juga perubatan dalam kitab Melayu pun, tapi tak banyak. Tapi banyak tu main bukan tak boleh kan. Jadi dia kata rugi situ. Sebab apa? Sebab nak suruh rakyat buat kajian, rakyat pun nak makan pun cukup-cukup. Itu satu kesilapan yang ditinggalkan oleh umara, menyebabkan kegiatan ilmu ni terbantu. Jadi kalau boleh sinergi dua ni, dahsyat. Itu yang disebut oleh Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri. Syekh Ahmad Al-Fatani ni memang ulama hebat. Dia pernah menjadi wakil pada kerajaan Uthmaniyah di Turki untuk Asia Tenggara. Kalau ada masalah di Aceh, dia akan pergi sebagai wakil. Hebat. Itu ulama kita dulu. Okey. Jadi dia komen demikian, ada betulnya. Sebab ilmu ni, kalau kita nak maju, kita boleh maju dengan ilmu. Sebab Islam bina atas ilmu, kan. So kalau ilmu jauh pada umara, maka susah kita nak bangkit dengan tamadun Islam. Okey, yang mantap. Nak bangkit sendiri tak boleh, kena bangkit dengan umara, pemerintah. Jadi dua ni kena ada.
Jadi siapa yang mendekati pemerintah, itulah yang akan diikuti oleh rakyat. Okey. Jadi kalau kita suka beribu, rakyat pun suka beribu. Dia akan jadi macam tu. Okey. Jadi Allah SWT hapuskan ilmu dengan kematian ulama. Lebih-lebih lagi yang menggantikan tempat tersebut oleh orang yang tidak selayaknya. Maka akan menjadi fitnah pula kepada agama itu sendiri. Yang keduanya ialah dalam memilih untuk memimpin. Sebab bila sebut ulama, mereka sebenarnya pemimpin. Okey. Pemimpin. Jadi bila memilih orang yang jahil memimpin, maka dia akan memimpin mengikut kejahilan dia. Dan disebut di dalam Al-Quran. Quran sebut dua benda ni. Kalau ada benda ni, wasaq. Okay. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah bentang amanah kepada langit, bumi, gunung ganang. Mereka enggan memikulnya kerana mengetahui tentang beratnya amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu, sesungguhnya mereka ini dua benda, zaluman jahil, zalim dan jahil. Jadi kalau ada dua benda ni, memang dia akan membawa kepada kerosakan. Sebab itulah bila Allah SWT memilih Nabi Adam AS sebagai khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bila Allah beritahu kepada malaikat nak menjadikan Adam sebagai khalifah, malaikat bertanya kepada Allah. Malaikat tak bertikai. Qalu ataj'alu biha fiha man yufsidu fiha. Qalu tu mereka bertanya. Sebab malaikat tak akan bantah Allah, tak akan pertikai. Cuma dia tanya sebab dia tahu tentang manusia ni dengan ada ciri-ciri ni memang akan melakukan rosakan yasfiku dimak, mereka akan merosakkan bumi ini dan melakukan pertumpahan darah. Sebab apa? Sebab dua ciri tadi. Zalim dan jahil. Tapi Allah kata inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Selepasnya Allah kata apa? Wa 'allama Adamal asma'. Maka Allah ajar tentang Adam segala bentuk nama. Ini yang menjadikan mereka layak untuk memimpin. Bermakna bahawa dengan ilmu, dengan ketiadaan ulama, maka dia memberi kesan kepada kepimpinan. Sama ada ulama memimpin ataupun umarat memimpin tanpa ilmu, maka mendatangkan masalah. Ini yang disebut oleh Nabi SAW tentang tajuk ni memang dia bagi teruk, orang bodoh dia kata. Iaitu orang yang jahil akan membawa kepada kebodohan. Tindakan-tindakan bodoh apabila tindakan tersebut berdasarkan kepada kejahilan. Yang kedua, tindakan tersebut mengundang murka Allah. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu. Itu di antara perkara akibat daripada ketiadaan ilmu dan juga kematian ulama yang membawa ilmu tersebut. Disebut dallu, sesat. Ini orang kata jahil, jahil tuki kan, jahil tuki tu dia sendiri jahil. Tuki tahu tak tuki? Kalau nira tu orang buat ambil nira dengan, kalau dulu dengan apa? Dengan buluh. Kan? Orang tebuk buluh, ikat tu, nira titik nira, itu bekas dia tu panggil tuki. Tapi takut tempat anak panggil. So tuki tu lah tempat mana dia dalam tu je. Jahil tuki lah, dia sendiri jahil. Tapi yang keduanya lah wa adallu, menyesatkan, itu jahil murakkab. Dia sesat dia seorang tadi. Ni sekarang ni dia dan menyesatkan orang lain. Jadi huru-hara. Jadi sebab itulah ilmu penting. Sebab tu anda sebut tadi kan, di akhirat kelak bila ditanya tentang dihisap, dua benda ni mesti ada. Pemerintah dan orang alim. Sebab apa? Sebab dia memainkan peranan. Kita nak masak nasi satu kuyuk besar, tanpa ilmu tak masak nasi. Itu baru masak nasi, belum tak perintah negara. Anda pernah, kami masa belajar dulu, ada seorang cikgu datang ke Mesir. Kita beli udang masa tu RM60 sekilo. Masa tu 20 tahun lepas, RM60 memang besar, cantik. Alhamdulillah. Masak. Masa nak makan semua senyap. Rupanya nasi tak masuk.
Udang sedap. Sebab apa? Sebab dia masak nasi. Okey, jenis hukum macam ni. Untuk 60 orang nasi besar mana boleh. Nasi besar kita kena masak air dulu kan, sampai mendidih baru masuk beras ni. Ukur macam tu. Orang kata beli udang bukan main. Sebab sebab tak ada ilmu. Tak biasalah, tak biasa buat sebenarnya kan. Mana tak ada ilmu, masak nasi tak masak. Jadi begitu juga dalam memimpin, memang perlu pada ilmu. Okey, jadi sebab itulah bila dipimpin tanpa ilmu, sama ada nasihat kepada ulama ataupun maknanya tidak mengikut panduan ilmu, maka dia akan membawa kepada kerosakan. Okey, kita tengok hadis yang ke-15. Sesiapa yang dihalusi hisab amalannya diazab. Okey. Maksud di sini ialah kalau Allah kira betul-betul teruk kita. Maksud macam tu. Okey. Sebab apa? Sebab ada yang disebut fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan cara yang mudah. Ada juga bentuk-bentuk hisab seumpama itu. Okey, hadis yang ke-15, an Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau matanya situlah, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba. Qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhaliki al-ardu walakin man nukishal hisaba yahlik. Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawasanya adalah ia Aisyah tiada mendengar sesuatu yang tiada ia mengetahuinya melainkan ia mengulanginya sehingga ia mengetahuinya. Ini sikap ataupun perangai Aisyah radhiyallahu anha yang amat terpuji, iaitu kalau dia dengar dia tak faham, dia akan ulang, dia akan tanya sampai dia faham. Dia macam itulah. Okey, sehingga dia tahu. Rajaat tu sentiasa dia murajaah, merujuk. Okey, yang matanya apa dia? Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata apa? Okey, man husiba udhiba. Buktinya Sayyidatina Aisyah tanya lagi supaya jelas maksudnya. Okey, iaitu Nabi kata man husiba udhiba. Okey, barang siapa yang dihisap, okey, barang siapa yang dihalusi hitungannya akan disiksakan dia. Okey, jadi qalat Aisyah. Jadi nak untuk dapat penjelasan hisab di azab maknanya macam mana? Okey, maka Sayyidatina Aisyah tanya lagi. Fakultu, aku bertanya, awali sayaqulullah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adakah tidak Allah SWT berkata, tidakkah Allah pernah berfirman, okey, itu dalam Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihitung sebagai hitungan yang mudah. Jadi kenapa hitungan ini yang menyebabkan diazab kan? Maka qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, faqala, dia kata apa? Faqala Nabi, maka berkata Nabi. Jadi dia tanya Nabi, maka Nabi jawablah, innama dzaliki al-ardu walakin man nukishal hisaba yahlik. Hanya yang demikian itu semata-mata menunjukkan, menzahirkan saja, tapi yang sebenarnya sesiapa yang dihalusi hitungan amalannya binasalah ia. Maknanya secara umumnya maknanya bila dihisap, dia akan dihisap. Ada orang yang dihisap dengan hisapan yang mudah, dan ada orang yang dihisap dengan hisap yang detail dan terperinci. Maka kalau detail, terperinci, satu demi satu, tapisan demi tapisan, yahlik, nescaya akan membinasakan dia. Sebab apa? Pasti ada yang sangkut. Okey, lapisan pertama, okey, contoh amalan kita, lapisan pertama ikhlas, lepas tak? Tak lepas, sangkut. Okey, yang lain lepas. Okey, yang lepas tapisan lagi. Syarat contohnya, kalau solat, syarat cukup tak? Ada 5 syarat. Okey, ada yang sangkut, ada yang lepas. Okey, kemudian rukun cukup tak? Okey, ada yang sangkut, ada yang lepas. Bermakna bila banyak tapisan, sangkutlah. Itu maksudnya diperhalusi kena. Tapi bila dipermudahkan,
Okey, okey, terima. Tambah-tambah terima dalam bentuk, kita sebut dalam bentuk, kalau kita ni dalam bentuk bundle. Kan? Terima. Okey. Terima. Padahal kalau cek betul-betul sangkut. Kenapa demikian? Itu rahmat Allah. Rahmat Allah maknanya Allah nak permudahkan kita. Sebab ini bermakna kalau Allah hisab kita dengan detail, bukan Allah zalim, itu adil. Adil sepatutnya macam tu. Kalau tak, Allah tak berlaku adil, satu lagi Allah berlaku fadlan, fadilat, rahmat. Rahmat macam mana? Kasihan Allah. Kalau macam kita lah, kadang-kadang kita tengok budak ni, kalau kata kita cikgu rajin sangat, bagus dia, tapi dalam bab exam dia kurang sikit kan, dia jawab tak macam orang lain. Orang lain malah ni, tapi boleh. Jadi bila kita tengok dia, kita kesian. Kalau 45, bagilah 50. Macam tu kan. Jadi kita ni okey, satu perkara yang kita kena buat ialah sebab rahmat itu milik Allah. So bila milik Allah, Allah boleh bagi kepada sesiapa saja, tidak ada orang boleh pertikai. Tapi bagaimana dapat rahmat Allah? Kita follow. Allah kata apa? Allah kata umpamanya wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, agar kamu dapat rahmat. Berusaha sedaya upaya untuk buat dosa kita bertaubat, okey, kita perbetulkan. Mudah-mudahan apa dia? Allah suka pada kita. Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang, Allah bagilah kurniaan yang memang kita tak jangka. Antaranya ialah amalan kita ni berat juga ni, tapi lepas. Jadi rahmat Allah. Okey. Tapi kalau dihisap secara detail, tak boleh kata sebab betul dah kan, skema macam tu. Sebab itulah dalam bab rahmat ni jangan buat main. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah yahdi man yasha kan. Allah merahmati kita, Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendaki. Tapi kita tunjuk dulu kesungguhan kita. Antara kesungguhan kita ialah sentiasa berusaha untuk mendapat redha Allah. Okey. Sentiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Sentiasa untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sentiasa untuk nak perbanyakkan memohon keampunan kepada Allah. Sebab semua benda ini benda yang Allah suka kepada kita, orang yang bertaubat kan, orang yang membersihkan diri. Macam kita lah, bila kita suka, memang markah murah kita bagi. Kalau markah, sebab kita dah suka. Dia macam tu. Tak lagi faktor. Kalau kita manusia macam tu, Allah lagi lah, bila dia sayang, dia bagi macam-macam. Sebab itulah ada orang yang dia bagi makan kepada, contohnya kepada anjing, kepada binatang, Allah masukkan syurga. Bukan semua orang dapat, tapi nak beritahu kalau Allah rahmat, boleh. Sebab rahmat Allah begitu melebihi murkanya. Sebab itulah dalam bab rahmat, kita masuk syurga rahmat Allah. Dalam bab rahmat ni jangan pandang kecil, jangan pandang remeh, sebab rahmat besar. Walaupun sedikit kita buat, walaupun kecil kita buat, bila Allah merahmatinya, memang dia nilainya amat besar. Sebab tu kadang-kadang kita baca dalam amalan-amalan sikit je, biasa je, masuk syurga. Itu rahmat Allah. Okey. Okey, difahamkan daripada hadis di atas, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW, menurut kebiasaannya tiada mendengar sesuatu yang tidak diketahui melainkan ia mengulanginya sehingga mengetahui. Maknanya sampai dia faham, sampai dia mengerti sebaiknya, barulah maknanya dia akan sebarkan kepada orang. Senang nak beritahu kepada orang. Begitu juga kita ni, kadang-kadang benda kita rasa takkan nak tanya benda ni, mudah sangat kan, tapi kita tak faham. Nak tanya takut orang kata Allah, benda ni pun tak reti. Maka kita kena mencontohi Sayyidatina Aisyah. Biar orang kata kita tak reti, rupanya ada lagi 2-3 orang yang sama dengan kita. Nak tanya malu. Takut orang kata. Jadi kita tolong tanya, tolong buka persoalan kepada dia. Jadi dalam bab bertanya ni, kita terutamanya orang Melayu ni kurang sikit. Tanya senyap, tak tanya apa. Kalau bila tanya soalan tak boleh jawab. Tapi kalau orang Arab, budaya dia, dia kadang-kadang kita kena membudayakan juga. Budaya dia, siapa nak tanya? Semua kat tangan. Tak ada yang jangan tak kat tangan. Masa anak belajar dulu, orang kita, termasuk anak, minta tanya, tak tanya. Orang Arab akak pakat tangan. So bila pensyarah tunjuk awak, nak jawab, ada main tu nak.
nak goreng tu. Mana dia, kalau dia boleh jawab, direct jawab. Kalau kata ya'ni, duk main ya'ni, tu memang tak betul tu. Tapi suruh tanya, tak mengaku kalau. Nak beritahu dia boleh jawab. Tapi bila tanya, tak boleh jawab. Okey, jadi nak beritahu pada di sini ialah budaya bertanya ni budaya yang baik. Okey, kita boleh tanya sampai kita faham, ataupun sampai kita mengerti. Sebab apa? Sebab takutnya kita tak faham, kita nak ajar orang macam mana. Jadi masa anak belajar dulu, antara cara anak nak kena pasti anak faham tak faham, anak panggil seorang sahabat anak yang jenis tak berapa rajin nak baca buku sangat. Dekat anak exam ada jenis macam tu, anak syarah kat dia, anak buat nota lepas tu peta minda lagi yang sekeping tu kan, syarah sampai pekat sangkut, rasa macam faham kan. Bila syarah tak boleh, memang kita tak faham sangat, tak faham lagi, tak clear lagi. So kita akan usahakan lagi. Itu sebahagian daripada cara kita nak supaya kita dapat memahami apa yang dia ajar. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah iaitu disebut di sininya ialah sesiapa yang diperhalusi hisabnya diazab akan ia. Jadi merujuk kepada keadilan Allah. Okey, merujuk kepada keadilan Allah, iaitu apabila kita sebut ataupun kita pernah mendengar satu hadis yang disebut law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannati ahad. Ini memang dia berkait dengan rahmat. Sekiranya orang mukmin tahu apa yang ada pada Allah dari segi uqubah. Apa makna uqubah? Balasan buruk apabila kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita. Itu uqubah. Iqab ni balasan buruk sebab tak buat kerja. Kalau balasan baik dia sebut thawab. Dalam Quran dia ada makna yang spesifik. Okey. Iqabun dengan thawab. Okey. Iqab. Okey. Kalau iqab ni ialah dosa. Okey, yang ni pahala, thawab. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam setengah-setengah ayat Quran ataupun hadis, contohnya ialah nama dosa dia bagi macam-macam nama. Okey. Kemudian nama kita nak perbaiki dosa macam-macam nama juga. Supaya apa? Supaya bila sebut dalam dosa ni itu milik dia. Contohnya bila kita sebut tentang isteri, dosa dia nusyuz. Memang sebut nusyuz isteri lah. Okey. Mana senang kita nak baiki. Bila sebut tentang suami, kita sebut nusyuz. Dia sebut dayus. Suami. Okey. Dah boleh kita dah tahu dah nak buat treatment, nak buat apa? Rawatan macam mana. Sebab apa? Dah spesifik makna. Okey. Jadi itu menariknya dalam bahasa Arab ataupun di dalam Al-Quran. Kadang-kadang dia bagi spesifik supaya kita aware. Ni bahagian awak. Kena settle. Okey, contohnya iqab ialah dosa. Thawab pahala. Thawab tak akan guna dosa. Mesti balasan juga tapi berbentuk yang baik, itu pahala. Iqab balasan juga dalam bentuk yang buruk, iaitu azab. Okey, itu dosa. Jadi disebut tadinya ialah sekiranya orang tahu tentang apa yang ada pada Allah dari segi iqab, itu balasan buruk, dosa, ma tami'a bi jannati, tidak akan tamak, tidak akan merasakan mereka mempunyai peluang untuk masuk syurga. Sebab apa? Banyak sangkut yang pernah kita sebut dahulu tentang dosa kan. Dosa ni yang pertama dosa kita. Okey, yang tak buat jelas dosa. Yang buat belum pasti diterima, ada kena reject. Macam tadi tak cukup syarat kan, ikhlas tak ada, syarat tak cukup. Okay, yang diterima mungkin diterima saja, ataupun bolehlah sikit-sikit pahala. Sebab apa? Sebab syarat cukup, ikhlas cukup, syarat cukup, rukun cukup, cuma khusyuk tak ada langsung khusyuk. Okey, bermakna tak payah ulang dah solat, tapi pahala entah dapat, entah sikit, entah tidak. Okey, jadi banyak benda sebenarnya bila buat detail, maka sudah pasti kita akan tengok pula. Ini dosa kita, amalan kita, amalan yang disebut yang berkait. Kita sembahyang tak tinggal, solat berjemaah
jiran tak sembahyang, di akhirat kena panggil juga. Kita buat apa? Kita nak tegur, dia marah balik. Okey, nak buat macam mana? Tanggungjawab kita. Kita menutup aurat, okey molek dah, jumpa di supermarket, okey, orang ni orang Islam, mungkin kejiranan kita tak tutup aurat. Kita tegur, tak tegur, nak buat macam mana? Dosa network panggil, yang berkait. Banyak hari ni. Sebab itulah umpamanya kita buat, tetapi dalam masyarakat kita ada golongan yang langsung orang kata dia tertinggal. Mungkin dari segi keuangan dia orang susah, mungkin dari segi pendidikan jahil. Anak 6 orang, anda pernah mengajar di Seri Damansara dulu, 6 orang anak tak pernah dia mandi wajib. Macam mana? Dia semayang macam mana? Ada orang alim situ? Ada. Itu ganggu kepala lah ke? Maknanya kita tak ada masalah, orang lain. Tapi oleh kerana dia jahil, kita ahli tahu, kita kena jawab. Orang yang okey, senang, kaya-raya, ada orang susah, okey, siapa pihak mencuri dan sebagainya lagi, maka di akhirat kelak orang akan tanya, kamu buat apa? Bayar dah zakat. Okey, kamu tengok dah, malam yahtamu bi amrin musib falaysa minhum, barang siapa tak berat atas urusan orang Islam, bukan di kalangan mereka. Ni kalau detail ni, Allah. Sebab itulah para sahabat kata, aku bila memikirkan tanggungjawab berubah buat. Sebab apa? Sebab nak jawab di hadapan yang kita sendiri pun tak lepas, yang berkait dengan kejiranan lagi, masyarakat lagi, negara lagi. Aduh. Ini detail, kalau detail. Okey, kemudian yang kedua, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah, ani rahmat, ma qanata min jannati. Sekiranya orang kafir sekalipun. Orang kafir maksudnya ialah kalau kira rahmat ni tak termasuk orang kafir, tapi nak beritahu rahmat Allah besar sangat, sebab orang lain pun perasan dia dapat rahmat juga. Okey, itu yang pertama. Ataupun kalau orang bukan Islam tahu tentang indahnya Islam, bagusnya Islam, hebatnya Islam, dia akan masuk Islam. Okey, ma indallah, apa yang ada pada Allah dari segi rahmat, ma qanata min jannah, mereka tidak akan berputus asa untuk dapat syurga Allah. Kenapa? Boleh masuk syurga. Sebab apa? Amalan kita sedikit, Allah ganda. Amalan kita yang sedikit, Allah panjang, kembangkan, bermana boleh banyak mana dosa, berpahala. Ini rahmat Allah kan. Jadi kalau fikir rahmat Allah, banyak kebaikan kita buat. Okey, kita tinggal dosa maksiat, Allah hapus dosa lain. Hari ni kita boleh minum arak, boleh beli arak di 7E, kita tak ambil sebab Islam larang. Allah hapus dosa kita 13 tahun lepas. Kita minta sikit, Allah bagi banyak. Kita melaksanakan solat 5 waktu tak tinggal, Allah padam selang masa antara semayang maghrib dengan isyak, Allah padam. Berapa lama? Setiap saat. Rahmat Allah. Sebab tu kalau fikir rahmat, syurga kita. Syurga kita. Dua benda. Maka daripada inilah terhasilnya satu sifat disebut al-khauf, takut sebab yang tadi Allah kira dengan adil tadi kan, kira satu-satu. Dan yang kedua, ar-raja, harapnya ialah Allah tak kira kita, Allah beri kepada kita rahmat. Dengan rahmat ni umur kita pendek, tapi kebajikan lebih banyak pada umat Nabi Nuh yang 4,500 tahun. Berapa? Bulan Ramadan dah dapat 80 tahun. 80 tahun tu adalah minimum. Khairun, lebih baik, maknanya maybe unlimited. Tu wajah Allah banyak kita dapat kan. Masuk ni 9 Zulhijjah umpama kita puasa, Allah kafarah setahun yang akan datang, setahun yang kemudian. Banyak. Jadi ini di antara rahmat Allah. Sebab itulah bila cakap bab rahmat, berusahalah sedaya upaya, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab tu disebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maknanya akan dapat hisab yang mudah, sebahagian daripada rahmat Allah. Okey. Jadi siapakah yang dihalusi sifatnya, diazab akan dia. Mendengar perkataan ini,
Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, tidakkah Allah azza wa jalla berfirman, maka akan diperhitungkan sebahagian perhitungan yang mudah. Okey, kan ada ayat ni. Sayyidatina Aisyah tanya kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang demikian itu waktu hendak menunjukkan atau menzahirkan amalan yang dengan ketiadaan kepayahan dan bersusahan hitungan. Tetapi sesiapa yang dihalusinya, binasalah ia. Maknanya masing-masing dia ada kategori dia. Ada orang yang dipermudahkan sebagaimana itu, maka dia di antara insan yang mendapat rahmat. Ada orang dipayahkan bukan Allah nak memayahkan dia, itu standard adil. Zalim tidak sekali, yang zalim kita, yang suruh buat tak buat zalim kan. Jadi dalam bab ni, kita ni yang banyak zalim kita buat, tidak ada ruang yang paling baik untuk kita, melainkan kita perlu diadili dengan rahmat Allah. Kalau kita diadili dengan keadilan Allah, KO. Kalau kita adil sekalipun, diadili dengan keadilan Allah, belum pasti lepas kan. Semua solat kita buat tak pernah tinggal, semua dosa kita tak buat, bila diadili dengan keadilan Allah, belum pasti lagi lepas dengan jaya. Sebab apa? Sebab sangkut banyak. Itu benda yang kita kena realize dalam kehidupan kita. Itu realiti. Kita ni mengharapkan rahmat Allah. Tanpa rahmat daripada Allah, rasa berat. Namun demikian bukan bermakna bila mengharapkan rahmat Allah harap saja-saja, tak buat amal, tak apa. Sebab buat amal pun bukan masuk syurga. Jangan buat macam tu pula. Itu mazhab lain. Contohnya, rahmat Allah sejuta. Okey, kita tak buat amal, kosong. Cuba darab sejuta. Boleh buat apa? Kosong. Sebab itulah kok mana pun amal kena buat. Jangan tinggal. Walaupun kurang, walaupun tak sempurna, buat. Sebab apa? Kalau satu sekalipun diterima, darab dengan 1000. Sebab itulah rahmat Allah sentiasa ada. Kita ambil tak ambil, kita buat tak buat. Bermakna orang yang tak ambil, dia rugi. Orang yang ambil, insya-Allah Allah akan dengan kasih sayang Allah akan berikan kepada kita. Macam tadi lah, hisabnya dipermudahkan. Ataupun mungkin hisab tu pakai kira tak payah. Kalau dikira macam tu, sebagaimana mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Okey, jadi kita harapkan dipermudahkanlah urusan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi anak, bila Allah janjikan rahmat, Allah kata apa? Buat. Bila Allah janjikan rahmat, tinggal ni, tinggal. Supaya apa? Supaya kita orang yang memang terpilih oleh Allah. Kenapa? Kerana sememangnya kita orang yang mengharapkan rahmat Allah. Okey, kena tunjuklah kepada Allah dari segi kita pula untuk mendapat rahmat Allah. Sudah sedia kan? Okey, yang ke-16, peperangan pada jalan Allah. An Abi Musa qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa ilaihi ra'sahu qala ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Daripada Abu Musa, ia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, apakah peperangan pada jalan Allah? Kerana bahawasanya ada seorang daripada kami yang berperang kerana kemarahannya, dan ada yang berperang kerana kecemburuannya. Maka junjungan pun mengangkat kepalanya, mendongak kepadanya. Kata Abu Musa, dan tiada ia mengangkat kepalanya melainkan kerana lelaki itu berdiri. Kemudian ia bersabda, barang siapa berperang supaya adalah kalimah Allah, itu agama Allah itulah yang tinggi, maka peperangan itu ada pada jalan Allah. Okey. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan konsep fi sabilillah pada jalan Allah. Okey, ini disebut sebagai Nabi diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ialah Nabi cakap tak banyak tapi dia cover semua. Jadi di sini orang ni datang tanya kepada Nabi macam-macam soalan. Nabi tak jawab soalan. Dia berperang kerana, dalam riwayat lain disebut kerana semangat, kerana marah dia, ataupun kerana nak jaga
kaum atau kabilahnya, ataupun kerana nak tunjuk dia hebat, maka mana satu fisabilillah? Maka Nabi tak jawab. Nabi kata, nak tahu fisabilillah, ini takrif dia. Sesiapa yang berperang, termasuk berjuang, bekerja, buat sesuatu dengan niat untuk meninggikan agama Allah, masuk dalam fisabilillah. Okey. Kalau zaman perang, zaman sekarang menulis, wartawan, tulis. Okey, zaman kita bercakap, zaman apa saja dengan niat untuk meninggikan agama Allah, masuklah fisabilillah. Tu jawami'ul kalim, maknanya perkataan yang orang kata solid, yang sudah merangkumi makna fisabilillah secara umum. Itu di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi tak jawab. Sebab kalau jawab satu, orang tanya lagi kan. Bagi tu. Ni benda ni. Masuk tak? Masuk ya. Kalau tak masuk tak. Okey. Daripada Abu Musa, ia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, apakah peperangan pada jalan Allah? Okey. Mal qitalu fisabilillah. Kenapa tanya tentang peperangan? Kerana uruf pada zaman tersebut untuk memperjuangkan sesuatu ialah melalui peperangan. Bukan bermakna perang saja fisabilillah. Yang lain pun masuk fisabilillah. Okey, kalau zaman sekarang kita perang melalui media massa. Okey, melalui tulisan. Okey, maka itu peperangan kita untuk meninggikan agama Allah. Cukup. Okey, jadi sebab itu bukan bermakna perang dengan pedang sajalah. Namun tidak menafikan peperangan dengan pedang sebahagian daripada fisabilillah. Okey, fa inna hadana yuqatilu ghadaban. Kerana sebahagian daripada kami berperang kerana kemarahan. Ada berperang kerana kecemburuan. Maknanya kerana hamiyah ni kerana nak mempertahankan kabilah. Okey. Kemudian disebut farafa'a ilaihi ra'sahu. Itu tak ada kaitan sangat dengan apa yang dibicarakan dalam hadis ini. Okey, melainkan nak cerita tentang bagaimana kedudukan orang bertanya lah. Okey, dia tiada ia mengangkat kepalanya melainkan kerana lelaki itu berdiri. Maka Nabi nak jawab, nak respon, maka angkat kepala lah. Kemudian Nabi sambung nak jelaskan takrif sebenar fisabilillah ialah man qatala, barang siapa yang berperang. Jadi berperang ini benda yang nisbi, bermakna kalau berperang, kalau menggunakan apa saja dengan tujuan litakuna kalimatullahi al-ulia, untuk meninggikan agama Allah yang tinggi, maka fahuwa fi sabilillah, maka ia adalah masuk dalam jalan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu yang nak sebut cara ringkaslah tentang berjuang pada jalan Allah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Itu kata asah kepada fi sabilillah, untuk meninggikan agama Allah. Okey. Sebab itu ada satu hadis menyebut al-khairu maqudun fi nawasih al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda ini tambak untuk berperang. Nak berperang tahun depan, tambak ni. Okey. Mana al-khairu ila yaumil, dia telah dapat kebaikan daripada start dia beli sampai hari kiamat. Al-ajru, kalau dia mati dia dapat ganjaran mati syahid. Wal maghnamu, kalau dia menang dalam peperangan dia dapat harta rampasan perang. Bermakna ganjaran dari Allah, mana bermula daripada dia telah berusaha sehinggalah Allah kurniakan sama ada mati syahid ataupun menang dalam peperangan. Sebab itulah orang Islam tidak ada istilah kalah. Bila kerana Allah saja menang. Okey, ini yang ada pada ciri-ciri tentera Salahuddin Al-Ayyubi yang Richard of the Lion Heart. Mereka mengatakan kami ni silap berperang dengan tentera Salahuddin, akidah mereka, pegangan mereka macam ni, kami menang, sama ada mati syahid ataupun kami menang dalam peperangan. Sebab apa? Ini kekuatan yang ada pada umat Islam, kekuatan akidah. Kerana apa? Berperang pada jalan Allah saja berjaya. Macam takdir, ini perang, okey, ini adalah takdir. Okey, kita follow saja kehidupan kita, berteraskan Islam, untung ke, rugi ke, berjaya ke, jatuh bangun ke, berjaya. Sebab apa? Kalau diberi kebaikan, boleh harta, boleh pahala. Kalau diberi musibah, Allah hapus dosa, Allah beri pahala, Allah angkat darjat kita di sisi Allah, tetap menang. Cuma kita ni perkiraan kita lain. Kalau tak menang, kalah, Allah habis. Sedangkan
Sebab itulah orang yang muqarrabun, dekat dengan Allah, mereka tidak pernah melainkan memuji Allah. Dia tipu musibah teruk ni, memuji Allah. Sebab apa? Bagi mereka, Allah ambil di dunia sekarang, Allah simpan di akhirat. Susah apa? Tapi kita tak sampai situ kan. Itu hebatnya dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa sampai hadis yang ke-16 dulu. Okey, hari ni 6 ada kan? Okey. Nanti kita tingkat lagi 7, 8, 9, 10. Okey, untuk yang terakhir sikit lah. Sementara kita sampai 12.30 ni. Okey, kita ada 5 perkara yang menjadikan hadis itu sahih. Okey. Ingat tak? Cuba sebut 5 perkara. Sanad tersambung. Okey, satu sanad lah kita katakan, sambung. Okey, 2 Rawi yang thiqah. okey, rawi thiqah kita sebut sebagai Adil. adil. Okey. 3 Rawinya thabit, kuat hafazan. okey, dhabit, ingatan kuat. Okey, yang keempat, Tak ada ilah. okey, adamu illah. Okey, yang kelima, Tak ada syaz, ragu-ragu dalam makna. okey, adamu syaz. Okey, kita ingat 5 dulu. Hadis sahih ni, ini ya ittifaq. Ittifaq maknanya yang disepakati. Ada lagi yang tak sepakati. Okey, yang disepakati oleh ulama hadis mesti ada 5. Yang pertama sanad. Sanad bersama pada awal sampai akhir. Okey, daripada Imam Bukhari contohnya sampailah kepada sahabat. Jangan gugur, jangan putus. Okey, macam anda sebut tadi kan. Sahabat, kalau sahabat lain. Tadi contohnya Ibnu Mas'ud, dia dengar daripada Abu Hurairah, tapi dalam hadis dia kata aku dengar daripada Nabi. Sahabat tak apa. Okey, kalau orang lain tak boleh. Okey. Kemudian yang kedua ialah adil. Perawi yang adil. Okey, kalau adil ni dia ada 2 ciri. Ciri apa? Yang pertama takwa, yang kedua takwa, yang kedua muruah, marwah. Okey, harga diri. Okey, kemudian dhabit ada 2. Dhabit ingatan yang ingatan yang kuat ni. Okey, apa ingatan yang kuat? Dia ada 2. Yang pertama ialah sadri, ingat dalam dada. Okey, yang kedua ni kitabi, mana dia boleh jaga kitab yang dia tulis ni, disimpan dengan baik. Okey. Yang ni yang sanad ni dia ada bersambung kan, maknanya awal, tengah, wasat, lepas tu akhir sanad. Okey. Kalau sanad, okey, kita kembas. Awal sanad ialah kata-katalah Imam Bukhari, kan? Awal sanad kat sini Imam Bukhari. Okey, syekh dia. Tengah sanad, tengahlah. Akhir sanad ialah sahabat. Okey, akhir sanad. Okey. Jadi sanad ni mesti sama pada awal, daripada awal sampailah kepada akhir ni. Okey, sampailah kepada sahabat, kemudian Rasulullah. Okey, selepas Rasulullah ni, ni dinamakan matan. Ni teks hadis. Okey. Jadi itu yang pertama lah. Nanti kita akan sebutlah beberapa nama yang pernah anda sebut dahulu sini. Okey. Nak tengok ni dulu. Maknanya sanad ni mesti bersama. Kalau gugur saja, satu saja gugur, otomatik hadis tersebut dhaif. Okey, bukan hasan. Itu. Okey, kemudian adil. Adil ni dia ada 2 tadi kan? Okey, dia ada 2. Takwa dan marwah, muruah. Okey, okey, ada marwah. Okey, takwa ni maknanya dia sentiasa patuh dan taat dan tak berterusan dalam membuat dosa besar. Okey, itu takwa. Muruah ni ialah dia memiliki sifat yang mulia.
dan menjauhi sifat tercela. Okey, sifat tercela dia jauhi. Walaupun sifat tercela itu hanya makruh contohnya, ataupun sifat tercela itu sifat yang bagi orang lain dia adalah biasa saja, tapi bagi ahli hadis dia kena patuhi. Sebab apa? Sebab nak bawa agama. Okey, amanah yang besar. Sebab itulah dia kena jaga. Macam anda sebut dahulu, orang yang makan di pasar, di kedai, restoran yang dia tak tahu daripada mana unsur makanan tersebut disembelih, siapa sembelih, maka baginya dia sudah memiliki sifat tercela. Untuk ahli hadis, bukan untuk kita. Okey, maka dia maknanya untuk ahli hadis dia tak boleh buat tu. Kalau tidak, orang tak akan ambil hadis daripada dia. Bukan senang. Okey, sebab apa? Sebab ni nak memiliki adil. Okey, kemudian dhabit dia ada dua. Kita ambil dulu. Dhabit ni dia ada dua. Sadri, dalam dada, maknanya hafalan. Kitabi, kitab. Kitabi. Okey. Lepas tu dhabit sendiri ni, kalau dari segi ni dia ada dua. Tam sempurna 100%. Okey. Ghairu tam ataupun naqis, tak sempurna. Jadi yang boleh jadi hadis hasan sebenarnya kat sini. Ni hadis hasan. Okey, ni hadis sahih. Itu aja. Beza hadis hasan dengan sahih, ni yang baru, nak bagi yang baru, ialah bila dhabit ingatan dia tak sempurna, maka hadis tersebut hasan. Tak sempurna, bukan tak sempurna sangat, katalah mungkin 80%. Okey, maka hadis tersebut hasan. Kalau dhabit tam ni sempurna. Bila sempurna 100% sahih. Itu saja beza hadis hasan dengan sahih. Yang lain semua sama. Okey. Boleh ni. Okey. Tak apa, kita ulang acak kali. Sikit. Okey, ada nak tanya setakat ni? Okey, yang dua ni biar dulu. Yang dua biar dulu. Yang ni kompleks sikit. Okey, kita ambil yang atas. Okey, jadi kita ingat 5. Ini hadis sahih. Sanadnya bersambung daripada awal sampai akhir. Adil. Dhabit ingatan. Kemudian tidak ada ilah kecacatan. Syaz ialah tidak ada benda yang kita kata apa? Bertentangan. Benda yang dia ni asing. Sebab riwayat dia bertentangan dengan orang ramai, maka dia syaz. Okey. Kemudian dalam sanad bersambung ni dia start daripada awal, tengah sampai akhir. Okey. Nanti kita akan tengoklah hadis awal yang gugur nama apa. Hadis terakhir lah. Hadis yang gugur di tengah nama apa. Hadis yang gugur di akhir sanad. Okey. Akhir sanad, okey, nama. Contohnya kita dengar hadis mursal, dia gugur di akhir sanad, iaitu gugur sahabat, gugur tabi'in, riwayat. Okey. Kemudian kalau adil ni dia ada dua. Maksudnya adil ni adalah orang yang bertakwa. Okey, orang yang baiklah, menjauhi dosa besar, dan juga orang yang ada harga diri yang tinggi, muruah. Okey. Iaitu yang ada memiliki sifat yang mulia, menjauhi sifat-sifat tercela. Sifat tercela untuk ahli hadis. Okey, berbeza dengan orang biasa. Sebab dia ni istimewa sikit. Sebab itulah Imam Bukhari pernah satu ketika, sebab kalau dulu nak dapat hadis bukan senang. Hadis ni duduk di Iraq, pergi Iraq. Lepas tu tengok ada di Khurasan, di Iran, pergi balik. Bukan Indra Mahkota dengan Kuantan dengan Gambang. Perjalanan jauh, kena naik kuda, naik unta, ataupun kalau kadang-kadang kena merentas naik kapal. Pernah satu ketika Imam Bukhari, oleh kerana dia disebut Imam Bukhari, orang tak kata apa dah, terus terima. Okey, mana hebat dia ni, maruahnya tinggi, okey, harga dirinya tinggi. Kemudian satu ketika orang niat jahat pada dia. Orang tahu Imam Bukhari ada duit sekian berapa dinar, apa dirham, maka dia memang niat nak jatuhkan Imam Bukhari. Maka dia declare, masa naik kapal tu dia declare dia telah hilang sekian. Yang duit ni memang duit Imam Bukhari. Apa Imam Bukhari buat? Okey. Kemudian bila orang geledah cari tak jumpa. Akhir sekali lama tu orang tu tanya. Dia kata, "Kamu letak kat mana? Simpan kat mana duit kamu?"
Apa Imam Bukhari jawab? Imam Bukhari kata, aku buang dalam laut. Duit yang banyak. Banyak besar. Sebab apa? Sekali saja maruah dia tercalak, sepanjang hidup selepas tu orang tak terima. Bukan senang. Tentang maruah harga diri. Sebab itulah, kalau melibatkan maruah harga diri, kalau jadi kes mahkamah saman, memang mahal. Kan? Macam kes apa? Pirate of Caribbean. Sama kait segi dia. Berapa? 40 juta. Itu 40 juta tu mahkamah kan. Yang dia saman mahal lagi. Sebab apa? Sebab saman melibatkan maruah, dia memang mahal. Sebab maruah kan. Sekali jatuh habis. Sebab tu Imam Bukhari pernah dalam menuntut ilmu, dalam mencari hadis, pernah dia makan rumput. Makan rumput. Sebab apa? Sebab dah tak dibuang habis dah duit. Tak cukup makan. Sebab itulah kalau kita tengok orang hebat-hebat, di sebalik kehebatan dia, ada pengorbanan tersendiri yang memang tu agak tragis kadang-kadang kita tengok untuk jadi orang hebat. Sebab apa? Sebab harga yang perlu dibayar. Ini maruah lah. Okey, sebab tu lah. Bukan dalam hadis benda ni besar. Nak jaga agama, maka maruah agama, maruah diri perlu selagi dengan maruah agama. Okey, ada 3 tu, ingat yang tu dulu. Nanti anak nak kembangkan yang ni. Okey, ada sahih, ada hasan. Okey, dia ada sahih li zatihi, sahih dia sendiri. Ada sahih li ghairi, ia disahihkan orang lain. Dia ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Nanti cuba baca-baca ni sikit-sikit, nanti kita tanya balik. Okey. Jadi sahih ni dia ada li zatihi, ada li ghairihi. Sipi mudah ya, kalau kita tahu sipi dia mudah. Okey, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Ini makin kompleks. Kita panjang-panjangkan sikit nanti. Jelas sekali. Jadi bercabang-cabang. Okey. Jadi cuba study dulu apa sahih li zatihi yang ni. Okey. Kemudian dia jadi sahih li ghairihi macam mana? Dia sahih tapi orang lain dia jadi sahih. Kemudian hasan li zatihi yang ni buang yang ni. Hasan li zatihi. Okey, macam mana jadi hasan li ghairihi? Okey, nanti kita bincang dalam perbincangan yang akan datang. Okey, kita ambil sikit-sikit ya supaya tak heavy sangat. Okey, tak berat sangat. Tapi kalau tak faham tak ada masalah. Okey. Sebab dia ulun hadis kan. Bukan kita nak pakar macam kita belajar hadis tadi. Yang ni untuk kaedah kan. Jadi don't worry lah. Kalau tak boleh dia. Ya. Okey. Dan kita pun tak exam pun. Okey. Tapi nanti anak nak bagi juga. Nak buat kalau masa nak rajin sikit, isi tempat kosong ke ataupun pilih ABC ke, kita tengok. Kita tengok sekali. Okey. Tapi tak bagi markah pun. Okey. Okey, wallahu alam. Okey, ada soalan lagi? Tak ada, saja-saja. Okey. Okey, setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung balik dalam perbincangan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tadi akan memberi sedikit manfaat kepada kita dan juga untuk pengetahuan kita sedikit sebanyak. Okey. Jadi kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.